Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nathiqu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ummahatul mukminin, Khadijah bintu Khuwailid, merupakan salah seorang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah ataupun Khadijah ini, seperti mana yang kita tahu, merupakan orang yang pertama beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah merupakan wanita pertama yang dikahwini oleh baginda, dan baginda tidak berkahwin dengan mana-mana wanita waktu baginda hidup dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan dengan Khadijah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat zuriat. Dengan Khadijah juga perjuangan awal baginda didokong dengan kuat oleh Khadijah. Pada tazkirah hari ini, saya nak membawa kata-kata yang pernah diutarakan oleh Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas ataupun sejurus baginda mendapat wahyu yang pertama. Kerana pengalaman wahyu ini satu pengalaman yang luar biasa yang hanya diketahui oleh Rasulullah. Hanya Rasulullah tahu keadaan macam mana menerima wahyu. Sebab itu kalau kita baca tentang wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi, ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi, turunnya wahyu itu hanya diketahui oleh Rasulullah. Walaupun mungkin ketika itu di samping Nabi itu ada sahabat-sahabat yang lain. Mereka tak tahu, mereka tak terasa, mereka tak ada tanda, tak ada isyarat bahawa ketika itu turunnya wahyu. Sebab wahyu Nabi ini eksklusif untuk baginda. Walaupun ketika malaikat Jibril turunkan wahyu, sahabat-sahabat berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab wahyu hanya untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila dapat wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan Tuhanmu, maka ketika itu Rasulullah dalam keadaan gemetar, takut dan sebagainya, pelbagai perasaan yang singgah di hati dan jiwa Nabi. Maka baginda balik dalam keadaan gemetar, dalam keadaan badannya ketakutan.
Maka apabila balik, yang Nabi ucapkan ialah zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimutkan daku, selimutkan daku, selimutkan daku. Tuan-tuan yang saya hormati, jadi dalam keadaan begitu, keadaan risau, keadaan takut, bahkan mungkin keadaan tertanya-tanya, orang yang pertama mententeramkan Nabi ialah Khadijah bintu Khuwailid. Dan Khadijah menuturkan kata-kata yang cukup hebat. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, tetapi Khadijah menitipkan kepada Nabi kata-kata yang hebat yang disebut dalam hadis pelbagai riwayat. Antara riwayatnya ialah yang dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Nabi SAW diberi semangat, motivasi dan inspirasi oleh Khadijah. Kalla, kalla, jangan begitu, jangan sekali-kali. Kenapa Khadijah kata begitu? Sebab Nabi kata khasyitu ala nafsi. Saya rasa takut pada diri saya, keadaan saya. Jadi Khadijah kata kalla, jangan begitu. Abshir, kamu dengarlah, nanti kamu akan dapat berita gembira. Padahal Khadijah pun tak tahu lagi apa yang berlaku sebenarnya. Tapi sebagai seorang isteri terus dikatakan absyir. Hendaklah kamu dengar bahawa akan ada perkhabaran gembira kepada kamu. Fa wallahi, demi Allah, la yukhzikallahu abada. Allah Ta'ala tidak akan menghinakan kamu. Allah Ta'ala tidak akan merendah-rendahkan kamu. Ini kata Khadijah kepada Nabi SAW. Allah tidak akan menghina kamu. Sebab apa Allah Ta'ala tidak akan menghina kamu? Perkataannya, la yukhzika. Allah Ta'ala tidak akan menghina kamu. Khadijah bercakap berdasarkan pengalaman hidup. Pengalaman hidup ni, walaupun dia bukan Nabi, dia Rasul, tapi pengalaman hidup yang menjelaskan bahawa ciri-ciri yang ada kepada Nabi itu, Nabi tak akan berada dalam kehinaan. Tapi Nabi akan berada dalam izzah. Lawan pada hina, izzah, kemuliaan. Yang akan Nabi dapat ialah kemuliaan. Apa dia? Punca-punca Allah Ta'ala tidak akan merendah-rendahkan Nabi, tak akan hina Nabi. Antaranya ialah innaka la tasilur rahimah. Sebab engkau ya Muhammad, engkau sentiasa menghubungkan silaturahim. Ini poin pertama. Kamu tak akan hina, kerana kamu manusia yang sentiasa menghubungkan silaturahim. Dan hubungan silaturahim ini satu hubungan yang luar biasa. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW tentang kelebihan, tentang kekuatan daripada hubungan silaturahim ini, ada satu hadis yang menyebut, yang disebut oleh Nabi, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqul man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'allah. Kata Nabi, ar-rahim itu, hubungan silaturahim itu, mu'allaqatun bil arsy. Dia terikat dekat arasy Allah Subhanahu wa taala. Lekat macam mana, keadaan macam mana, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Kita tak boleh tafsir pun. Melekat macam mana, tak mampu pun. Tapi silaturahim ini bercakap, dia berkata-kata, siapa yang menghubungkan saya, wasalahullah, Allah akan hubung dengan dia. Wa man qata'ani qata'ullah. Siapa yang memisahkan, yang memecahkan, yang mengenggangkan, yang memutuskan hubungan silaturahim,
Allah juga akan putuskan hubungan dengannya. Maksudnya, ini poin yang sangat penting. Kemuliaan itu datang dalam bentuk silaturrahim. Hubungan silaturrahim. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua ialah kata Khadijah, wa tasdukul hadis. Allah Ta'ala tak akan hina kamu. Bahkan Allah Ta'ala muliakan kamu sebab kamu ni insan yang bercakap benar. Cakap betul. Cakap betul. Orang cakap betul ni, orang cakap benar ni, dia akan mulia. Dia akan mulia. Sebab tu Nabi kata, inna sidqa yahdi ilal birri. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajula la yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Nabi kata, sesungguhnya kebenaran itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu akan membawa ke syurga. Dan seorang itu terus dengan sifat sidik, sikap benar ini sehingga dia ditulis di sisi Allah. Di sisi Allah akan ditulis siddiqa. Dia merupakan orang yang benar, orang yang jujur. Ini kelebihan yang ada kepada orang yang bersifat benar. Dan Nabi ini watasdukul hadis. Nabi cakap benar dan tidak ada walaupun dalam sehari satu kalimah Nabi berbohong. Tak pernah. Waktu kecil ke, remaja ke, sebelum jadi Nabi ke, lepas jadi Nabi ke, tak pernah berbohong. Walaupun sekali. Tak ada bohong sunat pun, tak ada pun. Tak, walaupun sekali Nabi sentiasa bersikap benar menjauhi pembohongan. Baik. Yang ketiga, Khadijah kata wa tahmilul kalla. Al-kal. Bahkan kamu memikul beban al-kalla. Al-kalla ni orang yang tidak ada keupayaan, orang lemah. Anak yatim, al-malah, kanak-kanak, orang tua yang tak boleh, yang kena minta bantuan orang lain. Maksudnya Nabi ni sifatnya wa tahmilul kalla, dia akan memikul kesusahan orang yang tidak mampu tadi. Jadi idea menghormati senior netizen dan sebagainya ni bukan idea baru. Idea ni Khadijah dah sebut. Dia bahasa Arab ni, dia hebat dia spesifik maknanya. Dia bukan sekadar dia membantu orang. Membantu orang macam orang yang tidak, yang kurang keupayaan, yang lemah, yang tak sihat. Ini kerja Nabi daripada dulu. Wa tahmilul kalla. Nabi memikul bebanan orang lain. Kemudian apa lagi? Wa tuqri'ud dhaif. Dan Nabi ini dia memuliakan tetamu. Dia memuliakan tetamu. Baik. Dan yang kelima, kata Khadijah, wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Kamu ni merupakan insan yang sentiasa membela kebenaran. Ada lima perkara yang ada kepada Nabi, yang kata Khadijah, kalau ada 5 perkara ni, kamu tak akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan mulia sampai bila-bila. Lepas daripada ni kata-kata ini, barulah Khadijah pergi bertemu dengan Waraqah bin Nawfal. Dia bukan kata, saya pun tak tahu ni, saya pun pening kepala ni, tak ada. Khadijah dia sebut dulu 5 perkara ni di hadapan Rasulullah, kemudian barulah dia pergi merujuk perkara ini, isu turun wahyu ini kepada Waraqah bin Nawfal. Tuan-tuan yang saya hormati, 5 perkara ni, 5 sifat antara sifat-sifat yang ada kepada Nabi
Dan jelaslah bahawa orang yang ada sifat ni orang yang berjaya dunia akhirat. Orang berjaya dunia akhirat. Jadi saya nak bawa 5 perkara ni kepada diri kita semua, pada saya, pada kita semua. Maksudnya, kalau kita tidak mahu hidup hina di dunia, ataupun dalam bahasa lain, kalau kita nak hidup dalam karamah, dalam izzah, nak hidup mulia, hidup dalam keadaan aman, hidup dalam keadaan barakah, 5 perkara ni kena ada kepada kita. 5 perkara ni kena ada kepada kita. Yang pertama sudah tentulah hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim. Hubungan kita dengan keluarga kita, dengan ibu bapa kita, dengan abang kita, dengan adik kita, dengan kakak kita, pakcik makcik kita, dan hubungan kekeluargaan kita. Jadi perkara yang disebut lebih daripada 1400 tahun oleh Khadijah ini, perkara ini yang diperlukan sekarang. Betapa ramai orang yang menjadi hina, tidak keruan hidupnya kerana faktor memutuskan hubungan silaturahim. Berapa ramai orang tidak bertegur abang, adik, dengan kakak, dengan pakcik dia, makcik dia. Tapi orang ni dia suka nafi. Dia kata mana ada. Kami tak rapat je, tapi tak adalah berbalah. Dia nak tahu berbalah tak balah tu, Nabi dah sebut. Nabi kata orang yang boleh memulakan salam tu itulah orang terbaik. Tapi salam pun tak boleh bagi. Betul tak? Nak teks, nak WhatsApp pun tak boleh. Maknanya tak ada hubungan lah. Kenduri tak pergi. Bahkan menyedihkan, kadang-kadang berlaku kematian pun tak pergi. Orang bukan tak pandai, bukan tak cerdik, bukan tak mengaji, bukan tak ada ilmu. Tapi entah apa yang berlaku satu perkara yang menyedihkan, silaturahim itu putus. Silaturahim itu putus. Jadi sudah tentu kalau kita nak jadi insan yang mulia, mendapat kebaikan dunia akhirat, kita wajib, bukan wajar, wajib jaga hubungan silaturahim, menghubungkan balik hubungan yang terputus. Hubungan yang terputus. Kalau kita lihat kisah Khadijah ni, selepas kematian Khadijah, pernah satu ketika bila datang satu rombongan, berapa orang wanita begitu datang, Nabi nampak bersungguh-sungguh meraihkan orang yang datang itu. Memang Nabi raih, tapi hari itu nampak luar biasa, berlebih. Rupa bila ditanya, itu adalah keluarga Khadijah. Walaupun selepas kematian Khadijah, berapa lama selepas itu. Maksudnya Nabi terus menjaga hubungan silaturahim. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita, saya lah terutamanya, kita mesti punyai satu sifat di antara sifat yang disebut oleh Nabi ini, as-sidq tadi. Benar. Jujur boleh terjemah. Telus. Dalam semua perkara. Semua perkara. Hari ini kita boleh lihat sendiri, dunia hari ini berapa ramai orang jadi hina bila tidak ada kejujuran. Kejujuran. Bukan kerana faktor apa? Faktor tidak jujur. Walaupun mungkin dari sudut keluarganya, keluarga yang mulia, dari sudut kedudukannya, kedudukan yang baik, dari sudut asetnya luar biasa. Tapi hilang kemuliaan itu kerana dicabut. Dia yang cabut diri sendiri, iaitu sifat amanah, sifat benar, yang merupakan sebagai satu tuntutan yang penting kepada kita. Jadi bila kita benar, cakap benar, bersikap benar, maka banyak perkara dalam hidup ini kita akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Baik, yang ketiga ialah kita jika mahu hidup mulia dalam keadaan baik, hidup kita barakah, umur kita barakah, kita kena ada sifat yang kita sebut tadi, keprihatinan kepada orang lain. Kalau istilah yang digunakan oleh Khadijah tadi, watahmilul kalla, kamu memikul beban orang lain, kesusahan orang lain. Kita terasa kesusahan orang lain. Dan itu pun sifat orang mukmin. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma. Maknanya Nabi sebut tadi, perumpamaan orang mukmin itu seperti tubuh yang satu. Semua kita tahulah. Jika salah satu anggota mengadu sakit atau demam, mengadu sakit, maka seluruh anggota tak dapat tidur, semua akan demam. Ini gambaran yang disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi di luar sana, dalam masyarakat kita, ada ibu tunggal, ada anak yatim, ada orang-orang yang memerlukan bantuan daripada kita. Mungkin dari sudut makanan, mungkin ada keperluan-keperluan hidup yang lain. Maka sudah tentu mengambil semangat daripada kata-kata Khadijah ni, kita akan cuba bantu mengikut keupayaan kita. Kita tak mahu mendengar lagi kisah budak-budak, kanak-kanak yang mati kerana faktor tidak ada makanan, ataupun kerana faktor keracunan makanan, kerana ambil makanan dari sumber tempat perbuangan sampah, walaupun dia bukan warga negara kita. Sebab dia tetap saudara kita, dia tetap hamba Allah. Jadi bila kita ingat begitu, sudah tentu kita akan mengambil berat perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita, mengambil perhatian supaya kita dapat laksanakan apa yang pernah disebut oleh Khadijah tadi, wa tahmilul kalla. Dan yang keempat ialah memuliakan tetamu. Hidup kita ni akan disayangi oleh orang lain, dihormati oleh orang lain. Walaupun mungkin dari sudut pangkat, kedudukan kita tak ada, tapi kita ambil sikap wa takhrid dhaif. Kita muliakan tetamu. Muliakan tetamu. Siapa pun tetamu kita. Siapa pun tetamu kita. Dan yang akhir sekali, hidup akan mulia kalau kita dapat membela kebenaran. Bukan cakap benar saja, tapi kebenaran itu kita akan bela walaupun disampaikan oleh orang lain, diperjuangkan oleh orang lain. Kenapa? Sebab sifat ini yang akan menjadi sebab kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasihi, ada kajian, orang kaji hadis-hadis psikologi, hadis-hadis inspirasi, hadis-hadis motivasi. Daripada kata Khadijah ini, mereka menyebut bahawa cara yang Khadijah sebut ni, cara bagaimana nak memuji orang lain, cara nak puji. Dan pujian ini bukan pujian yang untuk golongan remaja, golongan 20-an, tapi golongan yang matang macam kita, yang dah berkahwin macam kita. Cara pujinya begini. Apa maksud cara pujinya begini? Maksudnya ialah pujian itu perkara-perkara, sifat-sifat yang positif, sifat-sifat yang baik. Sebab yang ni semua boleh diusahakan. 5 perkara ni benda boleh kita buat. Apa benda? Benda yang kita tak boleh usahakan. Benda kejadian kita.
oh awak ni handsome lah, betul tak? Handsome tak handsome tu, itu Allah Ta'ala buat pada kita, bukan kita pilih, betul tak? Bukan ada pattern nombor 1 ke nombor 2, nombor 3. Awak ni tinggi lampai lah, dia pujian tu bagus, tapi bukan untuk umur macam kita. Disebut sebagai bukan pujian yang matang. Pujian yang matang ini ialah menyebut perkara-perkara positif daripada orang tersebut, sifat-sifat yang baik. Dia bukan kerana awak hebatlah, awak ni, awak kaya lah, awak ni handsome lah. Itu betul pujian, tapi dia tak memberi impak yang besar kepada orang yang kita puji. Ini kajian yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita dalam penulisan buku berkenaan bagaimana kita nak motivasi orang berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita kaji hadis-hadis Nabi, termasuk juga kata-kata Khadijah ni, dia kata-kata itu kata-kata yang mempunyai intipati yang cukup hebat, dan orang akan ingat pujian itu sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Macam kita nak sebut satu perkara, nasihat kepada orang sebagai contohnya, dia akan beri bekas, kesan kepada orang tu sampai bila-bila. Saya pernah bertemu dengan orang seorang, ceritalah. Tapi nak ceritanya, nasihat tu berbekas pada kita. Cerita lama waktu saya remaja dulu, saya jumpa seorang tokoh, orang ni orang Arab lah. Saya jumpa di airport di Mesir ketika itu. Saya pun jumpa tuan. Saya kata, tuan ke nama sekian-sekian? Dia seorang tokoh terkenal lah, orang Arab, orang Mesir. Dia kata, iyalah. Dia kata, ditanya balik saya, dia kata, macam mana anak ni kenal saya? Saya kata, saya tengok tuan dari TV, saya tahulah. Oh. Lepas tu saya kata, tuan, saya kata pada orang tu lah, tuan, boleh tak tuan nasihatkan saya? Boleh tak tuan nasihatkan saya? Dia kata, hai anakku, apalah aku nak nasihat pada kamu. Beginilah, aku nak nasihatkan kamu dengan satu hadis. Hadis ini ada dalam hadis 40. Ittaqillah haitsuma kunta. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di mana pun kamu berada. Di mana pun kamu berada, kamu kena takwa kepada Allah. Cuba tuan-tuan, boleh bayangkan, berpuluh tahun dulu saya boleh ingat sampai sekarang. Saya fikir, kenapa aku boleh ingat? Kita boleh ingat ni, yang pertama, sebab nasihat tu ringkas. Dia kalau nasihat ni panjang, tuan-tuan, kita tak ingat. Orang terang kat kita sejam, kita angguk, kita tak ingat. Nasihat tu kena ringkas. Ittaqillah haitsuma kunta. Kena takwa kepada Allah di mana pun kamu berada. Yang kedua, nasihat tu berbekas sebab dia mengambil apa yang Nabi sebut. Apa yang Nabi sebut, maknanya yang Nabi dalam hadis Nabi. So kita boleh ingat hadis Nabi sampai bila-bila. Yang ketiga, kita boleh ingat sebab pesanan paling penting dalam hidup ni ialah takwa Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kalau saya tanya tuan-tuan lah, apa yang tuan-tuan ingat daripada khutbah setiap minggu? Dah berapa ratus per ribu kali dah kita dengar khutbah ni umpamanya. Sudah tentu kita kata yang paling kita ingat apa dia? Taqwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya isi khutbah Jumaat 2 bulan lepas, mungkin tak ingat. Jangan kata 2 bulan lepas, kata minggu lepas pun belum tentu kita ingat. Betul tak? Biasalah tu. Cuma saya nak sebut, nasihat tu bila ringkas, dia akan berbekas kepada kita. Jadi ini cara, konsep yang kita sebut bahawa kalau pujian itu, dia kena puji sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik
kepada orang tu. Dan dia tidak berlebih-lebih. Dia hari ni kadang-kadang pujian tu kita sendiri pun tak percaya, tak? Betul ke dia aku macam ni? Kita pun, sebab benda tu dibuat-buat. Benda tu bukan sifat kita pun. Jadi ini cara yang disebut oleh Khadijah bagaimana dari sudut aspek memuji seorang suami, iaitu menyebut perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik. Dan begitu juga ada kajian tentang hadis ni ataupun tentang apa yang disebut oleh Khadijah ni, bagaimana nak jadikan kita ni kalau sebagai suami yang baiklah, kalau kita boleh sebut suami idaman lah. Dia kena ada sifat-sifat ni juga. Sifat-sifat ni juga. Menyambung silaturahim sebelah kita, silaturahim sebelah isteri kita. Bercakap benar dengan isteri kita walaupun apa keadaan. Ini susah ni. Apa keadaan kita bercakap benar. Jadi dalam benak pemikiran isteri kita, suami dia ni sentiasa bercakap benar. Cakap benar. Dan yang ketiga ialah dia akan menjadi suami idaman apabila kita menanggung kesusahan orang lain. Mungkin keluarga kita susah, kita bantu. Keluarga isteri kita susah, kita bantu. Ini yang diajar oleh Rasulullah SAW. Di samping memuliakan tetamu sebelah kita, sebelah suami, sebelah kita raikan, sebelah dia kita raikan. Jadi apabila ada sifat-sifat seperti ini, dia akan memberi satu impak yang baik kepada perhubungan suami isteri. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasih sekalian. Dan dalam hadis ini ataupun kata-kata Khadijah ini ada riwayat-riwayat yang lain. Saya katakan tadi ini riwayat Bukhari. Ada riwayat lain yang menambah, antaranya ialah orang yang tidak dihina oleh Allah itu selain daripada 5 perkara tadi, ada hadis yang menyebut wataksibul ma'dum. Wataksibul ma'dum. Maksud wataksibul ma'dum ialah kamu berusaha untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada. Ada juga yang terjemah, dia kata wataksibul ma'dum tu iaitu usaha membantu orang lain yang tidak ada apa-apa untuk kita berikan kepadanya sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya ialah orang yang berjaya ni, benda tak ada, diusahakan ada. Orang tu orang yang sentiasa berfikir, orang yang sentiasa kreatif, orang yang sentiasa kreatif. Dan perkara ini ada sifat ini kepada Rasulullah SAW. Tanpa kita menafikan sifat Nabi itu sendiri, Nabi Rasul itu satu hal, tapi sifat yang ada kepada Nabi ialah kreatif Rasulullah SAW ini dalam membuat sesuatu perkara. Dalam membuat sesuatu perkara, Nabi SAW ini kreatif. Kreatif Nabi ini terutama dalam kita kata isu-isu yang berlaku kepada sahabat, orang yang datang jumpa Nabi. Antara contoh yang selalu kita dengar ialah apabila datang A'rabi, seorang lelaki Badui yang kencing dalam masjid. Jadi reaksi itu pelbagai. Ada nak pukul, ada nak buat macam-macam. Tapi apa yang kreatifnya Nabi ialah Nabi kata biarkan dia. Kemudian selepas itu baru Rasulullah SAW memberi nasihat kepada lelaki tersebut. Tuan-tuan, ini kita kata kreativiti yang ada kepada Rasulullah SAW. Dan begitu juga kalau kita tengok kreatifnya Nabi ini mengambil semangat daripada taksibul ma'dum ini, iaitu ketika
Pensyariatan azan. Jadi berlaku perbincangan Nabi dalam masjid dengan para sahabatnya. Macam mana nak panggil orang azan? Masa tu azan tak ada. Kita ni pakai apa yang pernah diajar oleh Nabi lah. Tapi masa tu masing-masing beri pendapat. Ada suruh guna loceng, ada suruh guna trompet, macam-macam. Kita tengok Nabi, tuan-tuan, ketika sahabat-sahabat beri pandangan ni, ini ada dalam hadis, Nabi tak kata apa-apa. Apa maksud Nabi tak kata apa-apa? Nabi senyap saja. Orang kata trompet, Nabi senyap. Orang kata satu lagi apa tadi? Loceng, Nabi senyap. Kemudian ada seorang sahabat kata kita melaungkan azan, membaca azan. Maksudnya Nabi tak condemn semua idea. Dan Nabi tak condemn, dan Nabi pilih satu idea, tetapi Nabi tidak puji idea yang dipilih itu. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi menghormati semua pandangan. Semua pandangan Nabi hormati. Walaupun mungkin dia kata tak apa, cerdik pandangan dia. Tak kisahlah cerdik tak cerdik, paling kurang pandangan itu diberi. Nabi tak condemn pandangan tersebut. Dan pandangan yang Nabi terima itu Nabi tak puji. Orang yang beri pandangan dengan orang yang azan itu berbeza. Orang yang berbeza. Yang beri pandangan itu Sayyidina Umar, yang azan itu Bilal. Ini, tuan-tuan, semangat daripada apa yang disebut tadi, iaitulah wa taksibul ma'du, kreativiti yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya fikir ini juga yang seharusnya kita menggali daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi berkomunikasi, bagaimana Nabi memberi semangat, bagaimana Nabi memberi inspirasi. Sebab semua ini ada dalam matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang kita bila baca hadis ni, kita melihat dalam konteks hukum. Yang tu kekal lah, itu terus kita pelajari, terus kita amalkan. Tapi elok juga kita memerhatikan nas-nas hadis itu dari sudut bagaimana kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang pengikut setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasihi, Khadijah ini yang mengeluarkan kata-kata tadi ni pernah disifatkan oleh seorang tokoh yang bernama Syekh Mustafa Mahmud, Dr. Mustafa Mahmud. Beliau menyebut diri Khadijah ini memiliki perkara-perkara ataupun sifat-sifat luar biasa yang tak ada kepada orang lain. Tak ada pada orang lain. Antara sifat tadi yang saya sebut di awal tadi, dan begitu juga kelebihan Khadijah ini juga ialah usia perkahwinan baginda itu ada jarak, ada perbezaan. Walaupun ada perbincangan, tuan-tuan, kita bukan nak berbalah, bukan, cuma pandangan saja. Tapi ada yang kata 40. Ketika kahwin ni Khadijah umurnya 40. Itu yang kita belajar daripada dulu, daripada kecil itulah 40 tahun, 40 Nabi 25, Khadijah 40. Tapi sebenarnya ada pandangan-pandangan lain. Ada yang kata 25 tahun juga, ada kata 28 tahun. Maksud saya ada perbezaan pandangan-pandangan tersebut. Dan benda ni bukan betul salah, cuma mungkin dari sudut kita kata perbezaan umur itu sendiri, ataupun ketika Khadijah ini kahwin, Khadijah sudah mempunyai dengan anak dengan suami yang lepas. Khadijah pernah berkahwin dengan 2 orang dah sebelum berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf saya sebut dalam masjid yang mulia ini. Kadang-kadang masyarakat ni dia agak pandang
dengan pandangan yang tak berapa cantik. Kalau apa? Kalau seorang lelaki itu yang bujang kemudian berkahwin dengan wanita yang pernah berkahwin. Jandalah bahasa yang kita sebut, selalu kita sebut. Sedangkan kalau kita tengok balik, perkara ini bukan satu perkara yang luar biasa. Ini yang pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kahwin dah ada anak tiri. Bahkan sudah ada anak tiri. Jadi di situ juga orang mula buat kajian bagaimana Nabi berinteraksi dengan Khadijah yang sudah ada anak-anak, yang ketika itu anak Nabi sendiri dengan Khadijah belum ada. Ini semua adalah perkara-perkara yang menarik yang insya-Allah yang boleh kita kaji daripada masa ke semasa. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, kesimpulan kita, tazkirah kita pada hari ini, yang pertama ialah kita nak mengambil semangat daripada kata-kata motivasi, inspirasi yang disampaikan oleh Khadijah binti Khuwailid. Kita boleh baca balik, kita boleh tengok balik, dan kita boleh ambil sifat itu menjadi sifat kita. Sebab saya katakan tadi, untuk kita mulia, untuk kita bahagia, sebagai sifat yang ada itu ada kepada 5 perkara yang disebut oleh Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua ialah kita dalam hidup ini, kita kena cuba memahami teknik-teknik penyampaian yang disampaikan, termasuk teknik pujian kepada pasangan, kepada anak, seperti mana yang pernah dibuat oleh Nabi. Kalau barat ni macam-macam lah, tapi kita kena tengok apa yang pernah dibuat, apa yang pernah dicakapkan, apa yang pernah diperbualkan, apa yang pernah dikomunikasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah sekadar itu dulu sedikit tazkirah kita sebelum Jumaat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita semua. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.